nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata 'alal khair li ibtigha'i awadillahi wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amin. Okey jap video saya tak nampak. Okey, video saya tak nampak. Sekejap Okey, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan teruskan lagi beberapa tajuk. Okey, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah hadis yang ke-8 pada tajuk Birrul Walidaini. Yang mana disebutkan dalam bab ini kita akan pelajari ialah ada 5 perkara, 6 dan 7 perkara kita akan belajar. Iaitu yang pertama, qiraatul hadisi qiraatan sahihatan. Bacaan hadis dengan bacaan yang betul. Dan seterusnya apa yang kita akan pelajari ialah kita akan pelajari juga berkaitan dengan zikru ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna kalimah yang terpilih. Yang ketiga, syarhul hadisi ijmalan, mensyarahkan hadis secara umum. Dan yang keempat, kita akan bincangkan bayanul irsyadat, menerangkan tentang petunjuk-petunjuk litakwinil ibni, supaya jadi anak al-barun, yang baik, lil walidaini, kepada kedua ibu bapa. Yang kelima, taudihu, menjelaskan mafhumu ridallah, kefahaman tentang redha Allah fi ridha il walidaini, yang terletak pada keredaan dua ibu bapa. Dan yang keenam, zikru ma yushidu ilaih hadis. Yang ketujuh, hifzul hadisi hifzan sahihan, yang mana yang itu kita akan buat selepas daripada ini insya-Allah. Jadi adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita pergi pada objektif kita yang pertama, qiraatul hadisi qiraatan sahihatan, baca hadis dengan bacaan yang betul. Jadi apa yang kita akan baca, saya akan baca, antum tengoklah baris dia tu mana yang tak ada tu, tapi saya rasa semua ada. Kita tengok An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi beliau berkata, rajulun tu, rajulun ni kata, faqala rajulun, faqala rajulun, berkata lelaki tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqa, siapakah lebih berhak, ahaqqa, lebih berhak, an-nasa, di kalangan manusia, an-nasi, di kalangan manusia, biusni sahabati, dengan berbuat supaya aku berbuat baik. Biusni sahabati, supaya aku berbuat baik. Qala, kata Nabi, ummuka, mak engkau. Qala, kata Ustaz, Nabi, ya. Boleh tengok jap apa masa anak Pak Fatah. Jap. Okey, tak pandai baca dulu, nanti hantar tengok balik video Qala, berkata Nabi, ummuka, mak engkau. Qala summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah, kata dia. Qala, kata Nabi, summa ummuka. Qala, kata Nabi lagi, summaman. Kata sahabat tadi, siapa dia pula? Summaman, kata dia. Qala, kata Nabi, summa ummuka. Kemudian ibu engkau. Nabi ulang 3 kali. Qala, Nabi kata, lelaki tu tanya lagi, summaman. Kali keempat dia tanya, kemudian siapa? Qala summa abuka, kemudian bapa engkau. Ini riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi nak katanya dalam hadis ni sebut yang kita kena buat baik ialah
Nabi sebut 3 kali. Nak katanya tingkatan mak tu tinggi. Tingkatan mak tu tinggi. Sampai 3 kali disebut. Kerana apa? Mak tu apa nama ni lah. Seorang ibu ataupun mak tu dia ni bertarung nyawa untuk jadi asbab kita ada dekat dunia. Dan Allah sebutlah kan Allah tu ada 100 sifat rahim. Tapi satu rahim tu satu sifat rahim tu Allah beri pada yang namanya makhluknya namanya mak. Sebab tu besarlah perasaan kasih dan sayang mak tu kepada yang namanya anak. Okey, Allahu a'lam. Jadi dia sebut seterusnya ma'anil kalimatil mukhtarah. Makna-makna kalimah yang terpilih. Okey ke? Semua boleh ke? Okey, saya teruskan Okey. Jadi birrun. Apakah dimaksudkan birrun? Al-ihsanu. Al-ihsanu berbuat baik. Al-ihsanu berbuat baik. Okey. Jawapan je kat situ je. Al-birru ay al-ihsanu berbuat baik. Okey. Untuk saja baca saja baca pada hak kedua ibu bapa, apa maksudnya? Lawan kepada al-uquq, derhaka. Al-uquq ni dengan maksud derhaka. So janganlah derhaka nanti kita akan bincang lagi lah dekat ayat surat tafsir tentang apakah yang dimaksudkan dengan uquq. Walaupun hanya menyebutkan uf. Apa maksud uf? Takkan sebut mana ada orang sebut uf kan? Nanti kita akan tengok dekat perbahasan yang lain. Dia sebut husnus suhbatin. Baik baik perhubungan. Baik perhubungan. Wa musahabatun bil adabi, iaitu berhubung bil adab, dengan adab. Al-azimun yang besar. Al-azimun yang besar. Wa takrimun dan memuliakan. Wa takrimun dan memuliakan min ghairi adza, tanpa menyakiti. Tanpa kita menyakiti siapa? Menyakiti mak kita lah terutamanya. Mak ayah kita, terutamanya mak kita. Okey. Boleh Adanya tak dapat? Semua dapat? Al-musahibatin. Berhubungan. Bergaul. Berhubung, bergaul. Okey, ada lagi? Al-azimu wa takrimu. Mulia. Al-azim tu yang besar, al-takrimu tu mulia. Lain? Lain? Afwan. Okey, dapat lepas tu kita tengok pula. Kita tengok pula syarhul hadis ijmalan. Kita tengok syarah hadis secara umum. Kita baca dulu, lepas tu saya akan tunjukkan point. Inna haqqul walidaini, sesungguhnya hak kedua ibu bapa, alal ibni, atas anak-anak, ayyubarrihuma, berbuat baik kepada keduanya. Ini poin yang pertama daripada irsyad ni. Hak kedua ibu bapa tu terhadap anak mesti itu berbuat baik kepada dua ibu bapa. Kita kena buat baik kepada dua ibu bapa kita. Okay. Wazalika bil tu poin yang pertama Wazalika bil ihsani ilaihima qaulan fa'lan bil malin wal badanin. Badanin fi ghairi maksiatillah yalinu lahuma qaulan wa yabsutu lahuma wajhun wa yaqumu bi hikmatihima wala yatadajjaru minhuma indal kibari wal maradi wad dha'fi li anna al ibnu saufa yakunu abba kama kana abawaini. Ni nak cerita ni Nak ceritanya besarnya berbuat baik pada ibu bapa ni, terutamanya mak, terutamanya kepada anak lelaki. Anak lelaki kena ingat mak tanggungjawab jaga mak ni terletak pada anak lelaki. Besarnya pada anak lelaki, bukan kepada anak perempuan. Kerana apa? Kerana anak perempuan bila dia dah kahwin, apa yang berlaku? Dia kena taat sepenuhnya kepada suami dia. Kalau suami dia tak bagi dia balik jumpa mak bapak dia tak boleh balik. Pasal apa? Hak suami dia lebih besar daripada hak kedua ibu bapa dia. Faham ke? Faham saya cakap tu?
Faham tak? Faham. Okay, Faham. Besar orang lelaki Orang lelaki tanggungjawab menjaga mak ni. Mak terutamanya, mak ayah ni datang besar kepada orang lelaki. Bukan kepada bukan pada orang perempuan, anak perempuan. Pasal apa? Pasal lelaki itu dia kena ingat bila mak bapak dah tua, antara yang kena jaga dia ialah anak lelaki. Dan bagi nafkah ni juga pada oleh anak adalah lelaki. Kan? Jadi anak perempuan buat apa? Anak perempuan kalau boleh bagilah juga nafkah kepada mak bapak. Tu sebab tu penting cari suami yang ada agama. Supaya apa? Supaya orang suami tu bila anak perempuan tu bagi nafkah kepada mak ayah dia tak mengungkit. Dia boleh bagi. Dia akan memudah-mudahkan. Berbeza dengan orang yang tak ada agama, yang tak tahu hukum hakam, dia tak akan bagilah. Dia kata apa? Pasal apa nak bagi kat mak ayah kan? Pasal apa nak kena bagi mak ayah kan? Saya ni lagi utama, contohlah dia kata macam tu kan. Tak patut sebab tu pentingnya tengok pilih suami yang baik. Allahu a'lam. Okey, cukup sampai situ. Jadi poin yang pertama, innal haqqal walidaini sampai yubarrihuma. Okey, poin yang kedua. Wa zalika, demikian itu, bil ihsani, berbuat baik, ilaihima, kepada kedua ibu bapa. Qaulan wa fi'lan, daripada kata-kata dan perbuatan. Bil malin, dengan harta. Wal badanin. Okey sampai situ. Terus sambung pula kat sini. Fi ghairi maksiatillah. Bukan bermaksiat kepada Allah. Bukan bermaksiat kepada Allah. Okey Dapat tak? Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Boleh tak ulang? Wazalika, okey. Demikian itu, bil ihsani, dengan berbuat baik, ilaihima, kepada kedua ibu bapa. Kaulan, secara kata-kata. Wa fi'lan, dan secara perbuatan. Bil malin, dengan harta. Wal badanin, dan badan ataupun tenaga lah. Sambung terus. Ghaira maksiatillah, bukan maksiat kepada Allah. Ghaira maksiatillah, bukan maksiat kepada Allah. Tu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ambil daripada wazalika ni sampai ilaihima ni, kan? Sambung terus. Yalinu lihima. Okey. Dapat tak saya kata tadi? Ambil daripada sini. Ambil daripada sini. Okey. Wazalika bil ihsan. Demikian itu dengan berbuat baik. Kan? Tambah kat sini. Yalinu lihima. Lemah lembut kepada keduanya. Qaulan, secara kata-kata. Ya bersutu, lemah lembut. Lahuma, kepada keduanya. Al-wajhi, pada muka. Pada muka. Maksudnya kita kena bermanis muka dengan mak bapak kita. Wa yakumu bihidmatihima, dan melaksanakan. Melaksanakan bihidmatihima, khidmat kepada keduanya. Wala, dan tidak. Okey. Berlaku kasar. Minhuma, kepada keduanya. Inda, ketika. Kibari, tua. Mereka tua. Wal maradin, dan sakit. Wa dha'fin, dan lemah. Dapat tak? Okey. Saya dapat. Apa maksud indal kabir? Indal kibari. Ambil bahasa dia kibari. Kibari tu maksudnya tua. Marid dengan maksud sakit. Ad-dha'fi dengan maksud lemah.
Sekarang Ustaz. Dapat. Okey. Itu apa nama yang seterusnya. Yang seterusnya taudihul mafhumu ridallah fi ridal walidaini. Penjelasan mafhumu kefahaman ridallah, reda Allah Taala fi reda walidaini, pada reda kedua ibu bapa. Okey. Tengok elok. Dia kata laisa hunaka, laisa bukanlah hunaka di sana hakun satu hak ba'da selepas hukukillah, hak-hak Allah Ta'ala. Hukuk jamak daripada hakun. Hakun, hakka ni hukukun, jamak taksir. Terjemah dia hak-hak. Bukanlah di sana satu hak ba'da selepas hak-hak Allah Ta'ala wa rasulihi dan rasulnya. Aujaba, lebih wajib. Aujaba, lebih wajib. Ala, atas. Al-abdi, hamba. Wala, dan bukanlah. Akada. Akada, lebih kuat. Akada, lebih kuat. Min hukuki, daripada hak-hak walidaihi, kedua ibu bapa, alaihi, atasnya. Nya apa? Nya apa nama? Nya anak tadi tu. Maksudnya apa? Hak Allah, hak Rasul dan hak kedua ibu bapa tu setaraf. Nak ceritanya. Setaraf. Nak ceritanya hak Allah, hak Rasul dan hak ibu bapa tadi tu setaraf. Pasal apa? Ini yang Allah janji dia. Ini Allah janji. Dalil dia apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ini dalil dia. So poin yang daripada sini yang pertama laisa tu sampai walidaihi alaihi kan. Walidain, lepas tu poin yang kedua datangkan dalil wa qada rabbuka ni sampai qawlan karima. Pasal apa? Wa qada ni fi'il amar. Ni saya cerita nanti antum ambil ayat ni, lepas tu antum terjemah perkata. Carilah Al-Quran yang perkata, terjemahkan perkata. Antum akan nampak. Wa qada ni fi'il amar. Dia kata, Allah kata wa qada, dan Allah telah memerintahkan kamu. Dan Tuhan kamu telah memerintahkan pada kamu anla, supaya janganlah kamu ta'budu, menyembah illa iyah, melainkan Allah. Wabil walidaini, dan Allah juga perintahkan, waw ni waw ataf kepada apa? Ataf kepada wa qada. Dan Allah juga perintahkan apa? Perintahkan apa? Jangan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa. Allah letakkan sebaris dengan apa? Dengan janganlah kamu syirikkan Allah. Nak katanya hak Allah dan hak kedua ibu bapa tu sama. Cuma bezanya ialah Allah tu macam mana, hak mak bapak tu macam mana. Dah terangkan ke atas ni dah terang, saya dah cakap dah tadi. Fi ghairi maksiyah. Nampak Ya, saya dah kata kat sini. Dengan syarat mak bapak tu tak suruh buat maksiat. Contohnya apa? Mak bapak kata apa? Kau tak usahlah jadi macam ustazah sangat duk pakai tudung labu-labu. Tak boleh. Kena pakai tudung. Kena pakai tudung tutup aurat. Itu contoh tu contoh. Dapat tak? Tu poin yang kedua. Poin yang ketiga, faqad qarrana syakarahuma bisyukrihi ta'ala. Okey. Sesungguhnya qarrana, Allah telah menyatukan syakarahuma syukur kedua-dua mak bapak ini bisyukrihi ta'ala, dengan kesyukuran mensyukuri Allah Ta'ala. Bila kita cakap mak bapak kita terima kasih, sebenarnya kita cakap terima kasih juga kepada Allah. Sebab tu jangan ni mak bapak bagi makan. Ni orang kafir je buat ni. Orang Islam tak buat pun. Apa dia orang buat tengok
Kalau kita tengok dalam cerita-cerita orang putih, lepas makan dia akan kata thank you mom, dia kata thank you mom for having for getting us dinner, lunch, breakfast. Dia akan cakap macam tu. Terima kasih, dia ucapkan terima kasih kat mak bapak dia pasal apa? Berikan mereka sarapan, makan tengah hari, makan malam. Kita tak buat macam tu. Habis makan, pinggan pun tak basuh. Patutnya sekurang-kurangnya basuh tu, sampai-sampai angkat tu, terima kasih mak tolong masak. Baguslah macam tu. Ini kita tak buat. Orang kafir lagi bagus daripada kita, daripada satu bab tu lah. So jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Lepas ni kita dah belajar ni, lepas ni buat. Lepas ni buat. Tengah hari ni nak makan. Habis makan, selain daripada kita ucap terima kasih dengan Allah, baca doa tu, alhamdulillahillazi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Buat apa? Saifuddin, kita kena buat apa Saifuddin? Ya, ada tak Saifuddin ni? Terima kasih dekat mak ayah. Buat ucapkan terima kasih dekat mak ayah. Kita kena buat apa Ainul? Ucap terima kasih kepada mak ayah. Okey itu contoh saya nak cakap macam tu. So kita kena ingat macam tu. Kita kena ingat benda tu. Okey. Seterusnya habis dah. Lepas tu jangan lupa kita kena doakan mak bapak kita, sekurang-kurangnya doa ni. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak cukup lah 5 kali kan. Kita ada solat kita ada sekurang-kurangnya kita setiap kali solat tu doakan mak bapak kita. Doakan mak bapak kita, solat fardu, solat sunat. Setiap pagi baca Al-Fatihah, sedekah kat mak bapak kita kan. Dalam hati cakap aku sedekahkan bacaan Al-Fatihah ni kepada mak bapak aku. Walaupun mak bapak kita hidup lagi. Sebab apa? Sedekahkan Al-Fatihah tu sebenarnya kita sedang mendoakan mak bapak kita. Jadilah kita anak yang soleh insya-Allah. Okey, ma yurshidu ilaihil hadis disebut azama haqqul walidaini. Besarnya azama besarnya hak al-walidaini, kedua ibu bapa, wa taqdimu, dan mendahului hak kedua ibu bapa tersebut, hakul ummi, akan hak ibu, alal abbi, atas ayah. Maksudnya kena utamakan mak daripada ayah. Kena ingat kalau berlaku nanti wa yazubillah, kalau berlaku keadaan macam tu, mak itu akan diutamakan lebih daripada ayah. Memang kita kena dengar cakap kedua-duanya, tapi kadang-kadang berlaku Allah uji kan. Allah uji benda tu nak berlaku, nak buat macam mana? Contoh berlaku perceraian dan sebagainya, kena dengar cakap mak. Yang kedua, ta'akkudi hukukil aqarib. Menguatkan hukuki hak-hak al-aqaribu, orang yang rapat, al-aqaribu, orang yang rapat, ba'da walidaini, selepas kedua ibu bapa, alal hasabi, atas kiraan darajatihim, darjat mereka. Contoh mak bapak dah tak ada, lepas tu siapa pula kita kena hormat? Mak dan ayah mak bapak kita. Lepas tu kalau mak dan ayah kepada mak bapak kita, iaitu atuk dan nenek kita dah tak ada, kita kena hormat siapa? Kita kena hormat adik-beradik mak dan ayah kita, dan seterusnya. Ikut darjat lah. Ikut darjat. Seterusnya, harasa sahabah, memelihara as-sahabah, akan sahabat Nabi, an su'alin, daripada bertanya, amma, daripada sesuatu, yahtajuna, apa yang mereka perlukan, ilaihi, kepadanya, min, dari, amara, urusan dinihim, agama mereka. Nabi sahabat ini apa yang berlaku? Dia ni sangat mempentingkan, menjaga. Tanya kalau urusan agama je dia mesti akan tanya. So kita pun kena macam tu lah.
kita kena tirulah sahabat kan. Bab agama ni sangat jaga. Tak tahu tak? Tanya. Bukan buat pandai-pandai ataupun senyap. Allahu a'lam. Okey, ada soalan? Ada soalan? Apa maksud ilahi? Ilahi kepadanya. Bukan Ustaz. Okey. Dah habis